Okey, yang pertama, kamu akan belajar mengenai kesan pengubahsuaian organ pencernaan. Yang kedua, kamu akan belajar isu-isu kesihatan berkaitan penyahtijaan. Okey, yang dekat nombor 2 ni, cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut lah sebab minggu lepas cikgu ada sebut pasal serat kan. Jadi, yang isu-isu kesihatan berkaitan dengan penyahtijaan ni kita akan belajar pasal serat sikit. Okey, yang ketiga, kita akan belajar mengenai isu kesihatan dan tabiat pemakanan. Okey, kita ada beberapa penyakit yang kita akan tengoklah untuk isu kesihatan ni. Okey. Seterusnya kita tengok pengubahsuaian organ pencernaan. Okey, selalunya pengubahsuaian organ pencernaan ni dilakukan untuk orang-orang yang mengalami obesiti. Okey, bukan obesiti yang biasa-biasalah, obesiti yang ekstrim. Kalau obesiti yang biasa ni kita boleh rawat melalui diet. Sekarang kan macam-macam diet kan, kamu diet Atkins lah. Okey, kamu diet suku-suku separuh. Tapi untuk orang obesiti ekstrim, dia memerlukan pengubahsuaian organ pencernaan tu untuk membantu dia kuruskan badan. Sebab bila dia terlalu ekstrim, dia gemuk sangat, boleh menyebabkan banyak lagi lah penyakit-penyakit lain. Jadi, apabila obesiti yang ekstrim ni, orang-orang yang obesiti ekstrim, dia memerlukan rawatan perubatan. Okey, dia memerlukan prosedur pembedahan yang tertentu. Kalau kamu tengok, rajah yang mula-mula ni, ini adalah perut kita yang normal. Okey, perut kita yang normal, makanan akan masuk melalui sini, akan masuk ke perut, dia akan lalu duodenum dan jejunum macam ni yang normal. Tapi doktor pakar mungkin akan mencadangkan prosedur pembedahan tertentu untuk mengurangkan berat badan. Contohnya pintasan gester. Pintasan gester ni melibatkan pengecilan saiz perut. Okey, dia kecilkan saiz perut menggunakan pelbagai kaedah pembedahan lah. Okey, pelbagai kaedah pembedahan. Okey, kamu tengok rajah nombor 2 ni. Okey, kat sini dia akan potong gastrik ni, kantung gastrik ni, dan jejunum, kalau kamu tengok balik rajah pertama, jejunum yang asalnya begini, dia potong dan dia sambungkan ke kantung gastrik. Dia sambungkan ke kantung gastrik ni, dia buat pintasan, dia buat highway. Kiranya bila makanan masuk ke kantung gastrik, dia tak akan melalui perut. Okey, dia terus ke jejunum. Terus ke jejunum, kita akan rasa cepat kenyang lah. Jadi, kamu juga kena tahu dalam perut kamu ni dia ada hormon. Hormon yang berfungsi untuk menaikkan selera makan. Jadi, apabila kita buat prosedur ni, kita tak gunakan perut kita, jadi dengan automatik kita dapat sekat selera makan kita. Okey, kita dapat sekat selera makan kita dan kita akan jadi senanglah untuk kenyang. Okey. Tapi prosedur ni dia ada kesan sampingan. Okey, kesan sampingan jangka pendek ialah reflux acid, mual, muntah-muntah, esophagus mengembang dan juga risiko jangkitan. Risiko jangkitan ni biasalah kalau kita buat pembedahan, kalau luka tak sembuh betul-betul boleh menyebabkan jangkitan. Okey, reflux acid, mual, muntah-muntah, esophagus mengembang ni dia saling berkait. Sebab dalam perut kamu dia hasilkan asid. Apabila makanan tak masuk ke dalam perut, asid tak digunakan, itulah yang menyebabkan reflux acid. Menyebabkan kita rasa mual-mual, nak muntah. Okey. Tapi untuk dalam jangka masa panjang, kita juga mungkin boleh mengalami pening, darah rendah, malnutrisi sebab kita tak makan macam dulu. Kita kena hadkan pengambilan makanan dan disebabkan asid perut tu juga kita boleh menyebabkan ulcer dalam perut dan juga masalah penyahtijaan. Okey, gambar yang cikgu letak di sini ni gambar ulcer. Ulcer ni kalau orang Kelantan dia panggil nepuh lah. Mulut kita seorang mau nepuh ke. Tapi dalam perut pun sama, dia ada ulcer ni. Okey, dia boleh mencederakan lapisan perut kita tu. Okey, setakat tu ada apa-apa soalan ke kelas? Ada soalan ke? Tak ada, cikgu.
Okey. Okey. Kalau kita cikgu ada lagi ke cara pembedahan selain ni? Okey, cara pembedahan selain ni, okey, cikgu nak cakap macam mana jap? Okey, pelbagai kaedah pembedahan. Okey, dia ada banyak cara kaedah pembedahan tu. Tapi cikgu tak pasti kalau gastroplasty ke nama dia, kamu boleh cuba search. Tapi dia memang untuk kecilkan saiz perut kita lah. Dia ada pelbagai kaedah. Macam tu. Cikgu harap kamu faham. Okey, kalau kita tengok, kamu kenal kan Michael Ang? Michael Ang ni dia membuat prosedur pintasan gester. Dulu dia gemuk, sekarang dia kurus. Okey, pembedahan tu berjayalah dia dapat menurunkan 52 kilogram. Tapi kalau boleh kita janganlah sampai tahap obesiti ekstrim. Kita diet awal-awal. Okey? Seterusnya, kita tengok kepada isu kesihatan berkaitan dengan penyahtinjaan. Okey, cikgu pasti kamu semua memang tahu. Okey, kejap azan kita stop kejap.
Okey kelas, kita sambung Semua ada lagi ke? Ada cikgu. Okey, bagus. Okey, isu kesihatan berkaitan dengan penyahtinjaan ni, minggu lepas cikgu ada sebut mengenai serat. Okey, serat ataupun nama lain dia adalah pelawas. Ataupun kamu panggil dia sebagai fiber. Samalah serat, pelawas, fiber tu sama. Okey, kelas makanan yang paling penting dalam proses penyahtinjaan adalah serat. Okey, serat akan membantu proses penyahtinjaan. Okey, dia juga dapat mengelakkan masalah kesihatan seperti sembelit, kanser kolon, kanser rektum dan hemoroid. Okey, masalah-masalah ni semua berkait dengan masalah usus kita lah, masalah bahagian usus besar kita. Okey, hemoroid ni kalau kamu nak tahu juga sama juga dengan apa yang cikgu bagi tahu minggu lepas. Hemoroid ni adalah buasir. Okey, sains kita panggil hemoroid. Okey, pasal buasir ni cikgu dah explain minggu lepas. Okey, kita tengok pasal fungsi serat pula. Okey, kita tahu serat ni dapat membantu penyahtinjaan tapi macam mana? Fungsi yang pertama, serat ni dia dapat merangsang peristalsis. Okey. Apabila kamu makan makanan yang mengandungi serat, makanan serat yang kamu makan tu dia akan keluar balik melalui tinja. Makanan yang mengandungi serat, kalau makanan lain kamu makan dia akan dicerna. Dia akan dicerna, nutrien-nutrien tu akan diserap oleh badan kita. Tapi serat dia tak dicerna. Kamu makan dia keluar balik melalui tinja. Okey? Contoh makanan yang paling senang lah cikgu nak cakap yang tinggi serat adalah kamu makan jagung. Apabila kamu makan jagung, biji-biji jagung tu kan, setiap biji jagung tu dia ada lapisan luar dia, ada kantong dia tu. Okey, kalau kamu perasan, tinja kamu tu apabila kamu lepas makan jagung, apabila dah cerna, lapisan luar jagung tu dia akan tertinggal di dalam tinja kamu. Dia tak akan tercerna sebab dia mengandungi tinggi serat. Ada lagi makanan-makanan lain, contohnya macam daun kucai. Tapi orang Kelantan ni jarang makan daun kucai. Kalau kamu pernah makan daun kucai, kamu mesti tahu daun kucai ni dia tak dicerna. Dia akan keluar balik melalui tinja kamu. Okey? Bukan sebab sistem pencernaan kita tak berfungsi. Tak, sebab serat memang tak dicerna. Okey? Apabila dia tak dicerna, serat yang ada dalam tinja kita tu dia akan membantu mengekalkan kandungan air. Kan minggu lepas cikgu bagi tahu apabila tinja dalam usus kita tu air akan diserap oleh badan. Okey, bila lama-lama dia serap lama-lama tinja kita tu akan kekurangan air dan jadi sembelit. Tapi disebabkan kita ada serat ni dia akan kekalkan kandungan air. Dia akan kekalkan kandungan air, kita dapat mengelakkan daripada berlaku sembelit lah. Dia akan merangsang peristalsis tu. Tinja kita akan senang untuk bergerak di sepanjang usus kita. Okey, faham tak kelas? Faham cikgu. Okey, lepas tu serap dan singkir bahan toksik. Okey, apabila adanya serat dalam tinja kita tu, dia akan seraplah bahan-bahan toksik daripada badan dan singkirkan melalui tinja. Kalau tak ada serat, bahayalah nanti badan kita akan serap pula toksik-toksik tu. Jadi perlunya kita makan serat dalam hidangan kita. Okey, seterusnya dia akan kawal atur penyerapan glukosa dan juga tingkatkan populasi bakteria baik. Okey. Seterusnya, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Seterusnya, kita akan tengok isu kesihatan berkaitan dengan tabiat pemakanan. Okey. Ada 4 penyakit yang terlibat yang kita boleh alamilah kalau kita tidak jaga tabiat pemakanan kita. Yang pertama, gastritis. Okey. Cikgu yakin kamu tahu gastritis ni gastrik lah, kamu dah familiar. Yang kedua, anorexia nervosa. Yang ketiga, bulimia nervosa. Kejap lagi kita akan tengok apa beza anorexia nervosa dengan bulimia nervosa. Okey. Yang terakhir adalah dysmorphia otot. Okey, kita tengok dulu
gastritis. Okey, gastritis ni adalah keradangan dan kakisan lapisan endotelium perut oleh jus gester apabila tiada makanan dalam perut. Gastritis yang tidak dirawat akan menyebabkan ulcer gester. Okey. Dalam perut kamu ada jus gester yang berfungsi untuk mencerna makanan. Okey, tapi kalau kamu tak makan, tak ada makanan yang masuk dalam perut kamu, jus gester ni dia tak ada benda nak dicerna. Okey, apabila dia tak ada benda nak dicerna, kandungan asid yang tinggi tu dia akan menghakis lapisan endotelium perut kamu. Kalau kamu tengok gambar ni, tengok ni, dia berlubang. Okey, lapisan endotelium perut kamu ni berlubang disebabkan kandungan asid yang tinggi. Kamu lambat makan. Sebab itulah akan terjadinya gastrik. Kamu akan sakit perut. Okey, punca gastrik termasuklah makan pada masa yang tidak tentu, kuantiti yang berbeza-beza, pengambilan alkohol atau ubat penahan sakit. Okey, kita orang Islam memang tak ambil alkohol Okey, makan painkiller yang banyak pun boleh menyebabkan gastrik juga. Makan pada masa yang tidak tentu dan kuantiti yang berbeza-beza. Contohnya, okey, selalu kamu makan breakfast 7 pagi. Lepas tu kamu skip, kamu makan breakfast pukul 9 ataupun kamu skip breakfast terus makan lunch. Ada yang skip breakfast ke hari ni? Ada yang skip breakfast ke hari ni? Okey, apabila kamu makan pada masa yang tak tentu, badan kamu ni dia ada biological clock dia panggil. Dia ada masa, dia tahu masa mana dia nak keluarkan jus gastrik. Okey, kalau kamu selalu makan breakfast pukul 7, masa tu perut kita ni akan start keluarkan jus gastrik. Okey, dia start keluarkan jus gastrik sebab dia ready dah, dia tahu dah pukul 7 sekejap lagi kamu makan breakfast. Okey, dia bersedia dah nak cerna. Tapi hari tu kamu tak makan breakfast, jus gastrik dah dikeluarkan. Okey, tak ada benda yang dia nak cerna, sebab itulah kamu akan rasa sakit perut sebab jus gastrik tu tinggi, jus gester ataupun kamu panggil jus gester. Okey, seterusnya kuantiti yang berbeza-beza. Sekejap kamu makan banyak, sekejap kamu makan sikit. Tak ada menu, tak ada menu yang tetap lah macam tu, kuantiti yang betul yang kamu makan. Sebabnya apabila kamu makan dalam kuantiti yang banyak, jus gester ni akan dikeluarkan dalam kuantiti yang banyak untuk mencerna makanan tu. Lepas tu tiba-tiba kamu makan sikit pula sebab hari tu banyak sangat makan, so kamu makan sikit. Tapi jus gester ni tetap dikeluarkan dalam kuantiti yang banyak. Jadi apabila banyak makanan yang kamu makan sikit, jus gester tu berlebihan lah, juga akan menyebabkan kamu rasa sakit perut. Okey, sebab tu dalam Islam kita diwajibkan berpuasa sebulan di bulan Ramadan. Okey, masa kita puasa sebulan ni jadual makan kita teratur. Kita sahur sebelum subuh, okey. Kita buka puasa pada waktu maghrib selama sebulan. Masa tu badan kita dah terbiasa. Sebelum subuh badan kita dah hasilkan jus gester. Masa nak dekat maghrib badan kita akan hasilkan lagi jus gester. Sebab dia dah terbiasa dengan jadual yang macam tu. Sebab itulah pentingnya kamu makan pada waktu yang telah macam yang telah ditetapkan lah. Breakfast kamu kena breakfast, lunch kamu kena lunch. Jangan makan ikut kodeh gitu orang Kelantan ya. Okey. Seterusnya kita tengok pula anoreksia nervosa. Okey, anoreksia nervosa ni selalunya terjadi kepada orang perempuan. Okey, orang perempuan yang terlalu taksub. Yang terlalu taksub nak kuruskan badan, yang terlalu taksub dengan berat badan dia. Dia rasa dia gemuk padahal dia kurus dah tapi dia rasa dia gemuk. Okey, dia mengelak daripada makan. Dia mengelak daripada makan untuk mencapai berat badan yang idaman. Selalunya anoreksia nervosa ni dia mengalami gangguan psikologi lah. Dia mengalami gangguan psikologi. Dia kurus dah tapi dia rasa dia gemuk. Jadi orang-orang yang mengalami anoreksia nervosa ni dia kena dapatkan bantuan daripada pakar psikologi. Apabila dia tak makan sebab dia takut badan dia gemuk, jadi dia kekurangan nutrien. Okey, fungsi normal sistem pencernaan dia pun terjejas sebab dia tak makan.
Takut sangat gemuk. Okey. Seterusnya, kita tengok bulimia nervosa. Okey, bulimia nervosa ni dia makan dengan banyak. Lepas tu dia muntahkan ataupun dia ambil ubat untuk cirit-pirit lah, laxatif ni. Okay, dia makan dengan banyak, lepas tu belum sempat badan dia nak serap nutrien daripada makanan tu, dia terus muntahkan. Jadi sekiranya dia berterusan buat macam ni, dia boleh mengalami penyahidratan, masalah nutrisi juga sebab tak cukup nutrien yang diserap. Seterusnya boleh menghidap penyakit kardiovaskular ataupun kerosakan ginjal. Okey, jadi kamu dah dapat beza tak? Apa beza anoreksia dengan bulimia ni? Nampak tak beza dia kat mana? Boleh tak siapa-siapa beritahu cikgu? Komen ke? Tak nak cakap pun tak apa, komen. Komen dekat ruangan chat tu. Nampak tak beza anoreksia dengan bulimia? Okey? Anoreksia ni sebab takut sangat gemuk. Dia okey, bagus Natasha. Sebab takut sangat gemuk, dia langsung tak makan. Tapi bulimia, dia makan dengan banyak, lepas tu dia cepat-cepat muntahkan. Okey. Jadi apa function cikgu letak gambar gigi kat sebelah ni? Antara kesan lain bulimia nervosa ni adalah gigi kita ni akan rosak. Esophagus kita juga akan ada ulcer sebab bila kita muntahkan balik tu, jus gester yang dalam perut kita tu akan keluar sekali bersama dengan makanan. Jadi dia lalu esophagus, lalu kat mulut. Esophagus kita ni boleh jadi ulcer dan gigi kita jadi terhakis lah sebab kandungan asid yang tinggi. Okey. Seterusnya, kita tengok sebelum cikgu lupa, bulimia nervosa juga adalah masalah gangguan psikologi sama dengan anoreksia nervosa ni. Dia kena jumpa pakar psikologi lah. Okey, seterusnya kita tengok dysmorphia otot. Okey, kalau anoreksia dengan bulimia ni selalunya terjadi kepada kaum wanita, dysmorphia otot ni selalunya terjadi kepada kaum lelaki. Okey, dia rasa diri dia ni kecil, tak cukup pertumbuhan, dia insecure. Dysmorphia otot ni pun gangguan psikologi juga. Dia rasa insecure dengan badan dia sendiri. Jadi, dia akan mengamalkan angkat berat ataupun menjalani latihan lasak, bersenam secara berlebih-lebihan dan kadang-kadang mereka mengambil steroid atau suplemen pembina otot. Okey, kamu pun tanya cikgu, tak boleh ke kalau kita amal angkat berat, kita latihan lasak, bersenam ni bukan bersenam bagus ke? Okey, dysmorphia otot ni macam cikgu cakap, dia gangguan psikologi. Orang-orang ni terlalu taksub dengan saiz badan sehingga kan kalau sehari dia tak exercise, dia rasa resah. Okey, contoh kalau dia cedera, dia luka, dia nak juga exercise. Dia tak akan skip exercise dia. Dia akan rasa tak lengkap hari dia kalau dia tak exercise. Ataupun dia exercise secara berlebihan sampai menyebabkan dia cedera. Kalau dia tak boleh exercise, dia akan terfikir-fikir, dia akan tak keruan, dia akan mengalami gangguan secara psikologi. Ya, betul Fatul Muin. Dia akan rasa ketagih. Selalunya terjadi kepada orang lelaki lah. Okey, setakat tu ada apa-apa soalan yang kamu nak tanya? Okey, kita dah nak tanya cikgu. Ya, siapa tu yang bercakap? Azrina. Azrina, ya? Okey, maksud mengambil laksatif yang menyebabkan cirit-birit tu ke apa? Okey, laksatif ni dia macam julap lah. Kamu tahu julap? Azrina tahu tak julap? Dok. Julap ni kalau kamu makan dia boleh menyebabkan kamu cirit-birit. Terus rasa nak membuang. Jadi, apabila dia makan banyak-banyak sama ada dia jolok mulut dia sampai dia muntah ataupun dia makan ubat tu supaya dia cepat-cepat membuang. Supaya dia cepat-cepat berlakunya proses penyahtinjaan tu. Oh, faham. Okey.
Ada lagi soalan ke? Okey, kalau tak ada soalan, bab 9 kita dah habis. Kita akan teruskan dengan bab 10. Tapi sebelum tu cikgu nak bagi tahu yang kamu kena siapkan modul nilam kamu tu sehingga muka surat 123 lah. Yang bab 9 tu kamu kena siapkan. Okey. Seterusnya kita tengok bab 10. Kejap. Bagi cikgu masa jap. Okey, sebelum cikgu masuk bab 10, okey, dalam bab 9 kamu dah belajar mengenai sistem pencernaan. Okey, macam mana makanan masuk dalam mulut kamu, bagaimana badan cerna, bagaimana badan tu serap nutrien-nutrien, okey, dan dia keluar melalui penyah tinjaan lah bahan-bahan kumuh tu. Jadi sekarang ni kamu dah cerna makanan. Kamu dah ada nutrien. Tapi macam mana nutrien yang daripada makanan tu nak dihantar ke seluruh anggota badan kamu? Cikgu bagi analogi. Cikgu bagi analogi kalau dekat Cameron Highland contoh. Ada sayur, ada buah, ada strawberry kan. Okey, daripada Cameron Highland tu macam mana buah-buahan sayur-sayuran tu dihantar ke seluruh Malaysia ni? Okey, dia ada pengangkutan. Dia ada lori. Lagi satu contoh analogi yang cikgu nak bagi tahu. Contohnya rumah kamu ni ada sampah kan, kamu letak dalam tong sampah depan pagar, lepas tu ada lori datang kutip, lori MDPM datang kutip. Okey, sampah sarap dari setiap rumah dia kutip, dia pergi ke tempat pelupusan. Melalui apa? Melalui pengangkutan. Dia ada lori dia. Tapi macam mana dengan badan kita? Macam mana badan kita ni nak angkut nutrien-nutrien daripada makanan pergi ke seluruh badan dan nak angkut pula bahan-bahan buangan ni daripada seluruh badan keluar daripada badan kita. Okey. Hari ni kita nak belajar mengenai pengangkutan dalam manusia dan haiwan. Ada sebablah hari tu kamu belajar mengenai pencernaan. Kali ni kamu nak belajar mengenai pengangkutan pula. Ada sebab kenapa dia letak pencernaan dulu sebelum pengangkutan. Bukan saja-saja orang tulis buku teks tu letak pencernaan tu. Okey? Sekejap Okey. Bab 10, pengangkutan dalam manusia dan haiwan. Okey. Dalam bab 10 ni kita ada sehingga 10.8. Okey, kita tengok dulu 10.1 iaitu jenis sistem peredaran. Okey, dalam subtopik 10.1 jenis sistem peredaran ni kamu akan belajar mengenai kenapa kita perlukan sistem pengangkutan. Okey, kenapa sistem pengangkutan ni diperlukan dalam organisma multisel kompleks. Kedua, kamu akan belajar mengenal pasti bahan yang diangkut oleh sistem pengangkutan. Okey, apa bahan-bahan yang sistem pengangkutan badan kita ni angkut. Okey, ketiga, kamu akan belajar mengenai jenis-jenis sistem peredaran dalam organisma multisel. Dia ada beberapa jenis lah, nanti kita akan belajar. Dan seterusnya kita akan membanding dan membezakan antara sistem peredaran ni. Okey, membanding dan membezakan ni kalau kamu faham tiga yang atas ni, okey, tak perlu susah-susah. Dengan sendirinya kamu dah dapat bezakan sistem peredaran ni. Okey. Kita tengok yang pertama. Keperluan sistem pengangkutan organisma multisel kompleks. Kenapa kita perlukan sistem pengangkutan ni? Tak boleh ke kalau dia bergerak sendiri? Kenapa kena ada sistem? Okey.
Setiap sel hidup ni dia ada bahan keperluan. Okey, bahan keperluan apa? Apa yang badan kita perlukan? Oksigen dan juga nutrien. Jadi kita kenalah angkut bahan-bahan ni ke seluruh anggota badan. Okey, dan juga kita ada bahan buangan sel iaitu karbon dioksida dan bahan kumuh bernitrogen. Okey. Organisma unisel seperti amoeba memperoleh dan menyingkir bahan secara resapan. Okey, secara resapan. Amoeba dia ambil oksigen dan dia singkir karbon dioksida tu melalui resapan. Dia tak perlukan sistem pengangkutan macam kita. Jadi kenapa kita perlukan sistem pengangkutan? Kenapa kita tak buat proses resapan tu juga, cikgu? Okey, sebab organisma unisel, amoeba ni unisel, dia ada satu sel sahaja, dia mempunyai isi padu badan yang kecil. Apabila dia mempunyai isi padu badan yang kecil, dia ada jumlah luas per isi padu yang besar. Okey, kamu tak faham kan jumlah luas per isi padu besar tu kenapa? Okey, sebelum tu cikgu nak bagi tahu kalau dia ada badan yang kecil, jumlah luas per isi padu dia besar. Kalau dia ada badan yang besar, okey, kalau jumlah luas permukaan kalau badan dia besar, jumlah luas permukaan per isi padu dia adalah kecil. Okey, dia berkadar songsang. Okey, cuba kita tengok. Okey, cikgu cuba lukislah amoeba. Lama tak melukis, okey. Contohlah ni amoeba. Okey, amoeba dia satu sel sahaja. Dia satu sel sahaja dan plasma membrane dia, membran plasma. Okay, sorry, cikgu tertukar. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Kamu faham plasma membrane dia ni? Di setiap plasma membrane ni boleh berlaku pertukaran gas. Okay, dia boleh berlaku pertukaran gas. Contohnya, dia perlukan oksigen. Oksigen boleh masuk macam tu je secara resapan. Dia perlukan oksigen. Oksigen boleh masuk. Okay, dia nak keluarkan karbon dioksida. Okay, dia boleh keluarkan karbon dioksida melalui resapan sahaja. Sebab dia satu sel. Dia memang badan dia tu, satu sel je. Tapi kita manusia, kita multi sel, kita ada banyak sel. Dekat tangan sahaja kita dah ada berjuta-juta sel. Dekat bahagian tangan sahaja. Okay? Jadi, sel-sel ni sebabkan banyak, isi padu dia banyak, dia memerlukan pengangkutan yang kompleks. Okey. Macam mana kamu nak kira jumlah luas per isi padu ni? Contohlah amoeba ni jumlah luas per isi padu kan. Okey. Perimeter, jumlah luas tu, perimeter tu contoh 10 dan dia ada satu sel. Satu sel sahaja. Per isi padu ni satu sel. Jadi kamu akan dapat 10. Ni cikgu bagi contoh je tahu untuk kamu senang faham. Okey, kalau untuk manusia, contohlah perimeter kita ada 50. Okey, kita ada 50. Lepas tu kita ada pula sel sebanyak, contoh isi padu sel kita ada 30. Tadi yang amoeba ada satu sahaja sel. 10 per dengan 1 kita dapat 10. Tapi cuba kamu ambil kalkulator kamu, kita kira yang manusia ni, kita ada 50 perimeter dia, bahagi dengan kita ada contoh isi padu sel kita ada 30 sel. Kita dapat berapa? Kita dapat 1 lah lebih kurang, 1 point lebih-lebih macam tu. Tengok ni, yang ni 1, yang ni 10. 10 ni besar kan? Walaupun badan dia kecil, isi padu badan dia kecil, tetapi jumlah luas per isi padu dia besar, 10. Berbanding dengan manusia, isi padu badan kita besar manusia. Tapi disebabkan sel kita tu banyak, 30 ni kat sini kita dapat 1 sahaja jumlah luas per isi padu. Kamu faham tak kelas apa yang cikgu cuba sampaikan? Okey, bagus. Sebab cikgu dulu masa cikgu belajar, cikgu confuse. Apa maksud badan kecil jumlah luas per isi padu besar? Jadi sebab itulah cikgu tunjuk
kira-kira ni, kira-kira ni kamu tak perlu ingat. Cikgu nak kamu faham konsep dia tu. Kenapa badan yang kecil ada jumlah luas perisi padu yang besar. Okey, tak ada soalan kira-kira ni. Cuma cikgu nak kamu faham kenapa dia terjadinya berkadar songsang tu. Okey, cikgu harap kamu faham Okey, tengok yang next pula. Organisma multisel kompleks bersaiz besar tidak boleh memperoleh bahan keperluan dan menyingkirkan bahan buangan secara resapan kerana jumlah seluar permukaan dia yang kecil. Macam kita kira tadilah, okay, dia kecil sebab dia ada bilangan sel yang banyak. Lepas tu, kamu tengok juga kalau slide cikgu ni tak nampak, kamu boleh tengok buku teks kamu, muka surat 168. Dia tulis kat situ, pertukaran bahan tidak boleh berlaku secara resapan kerana sel terletak terlalu jauh dari persekitaran. Okey, tadi amoeba dia boleh buat resapan terus sebab dia memang satu sel. Okey, badan dia dengan environment, dengan persekitaran terus dia boleh buat pertukaran. Tapi sel kita terletak di dalam badan, okey, jauh. Memang tak boleh, dia tak ada direct contact. Dia tak ada direct contact lah dengan environment. Jadi dia perlukan proses pengangkutan tu. Oleh itu, organisma multisel mempunyai sistem pengangkutan dalaman. Dalam vertebrata, sistem ini dikenali sebagai sistem peredaran darah. Okay, kamu jangan confuse. Sekejap dia tulis sistem pengangkutan, sekejap dia tulis sistem peredaran, sekejap dia tulis sistem kardiovaskular. Benda tu sama. Sistem pengangkutan, sistem peredaran darah, sistem kardiovaskular ni, tiga benda ni adalah tiga benda yang sama. Cuma dalam vertebrata, dia dipanggil sebagai sistem peredaran darah. Kamu tak payah confuse Okay, kalau kamu masuk universiti pun nanti kamu belajar kat universiti, belajar bahasa Inggeris kan, dia sebut circulation system, transport system, cardiovascular system. Okay, semua tu adalah benda yang sama. Okay, seterusnya kamu dah faham kenapa kita perlukan sistem pengangkutan. Sebab kita ada jumlah luas perisi padu yang kecil dan sel kita tu terletak jauh daripada persekitaran. Kita tak boleh melakukan resapan seperti amoeba tadi. Jadi, kita tengok apa sistem peredaran yang terdapat. Okey, ada beberapa jenis sistem peredaran ni dalam organisma multisel. Okey. Kita ada yang pertama, sistem peredaran terbuka. Kedua, sistem peredaran tertutup. Okey, cikgu nak kita mulakan dengan sistem peredaran tertutup dulu. Lepas tu baru sistem peredaran terbuka. Dalam sistem peredaran tertutup ni, darah ni dia sentiasa terkandung dalam salur darah yang tertutup secara berterusan dan diedarkan ke anggota badan. Okey, ada sebab kenapa dia panggil tertutup, ada sebab kenapa dia dipanggil terbuka. Kalau kamu tengok buku teks kamu tu, gambar rajah dalam buku teks kamu tu, salur darah ni dia sentiasa bersambung, dia tertutup. Darah ni akan mengalir melalui salur darah secara berterusan dan salur darah kita ni tertutup. Tak ada putus di mana-mana, memang sentiasa bersambung. Sebab itulah kita panggil sistem peredaran tertutup. Pertukaran bahan keperluan sel seperti oksigen dan nutrien berlaku merentasi dinding kapilari darah. Okey, nanti kamu akan belajar dengan lebih detail kejap lagi sebab sistem peredaran tertutup ni ada banyak jenis. Okey, yang sekarang ni kamu perlu tahu mengenai ini sahaja. Kamu kena tahu kenapa dipanggil sistem peredaran tertutup sebab salur darah kita tu sentiasa berterusan dan bersambung. Okey. Seterusnya, kita tengok sistem peredaran terbuka. Macam tadi cikgu cakap ada sebab kan kenapa dia panggil terbuka. Cuba kamu tengok gambar rajah ni. Salur limfa. Salur limfa dia ni terbuka di bahagian sini. Dia tak bersambung macam yang sebelah ni, yang sistem peredaran tertutup ni.
dia terbuka di bahagian ini. Sebab itu dia dipanggil sistem peredaran terbuka. Okey, kita baca. Hemolimfa mengalir masuk terus ke dalam rongga badan iaitu hemosilem dan membasahi sel-sel. Okey, kamu kena tahu yang sistem peredaran terbuka ni selalunya untuk serangga. Kalau peredaran tertutup ni selalunya kita lah manusia. Salur darah kita ni memang sentiasa berterusan. Okey. Kalau dalam serangga, hemolimfa kita panggil. Tapi sebenarnya hemolimfa ni macam kita lah darah. Tapi dalam serangga kita tak panggil darah, kita panggil hemolimfa. Okey, kita panggil hemolimfa. Dan kita tak panggil darah lah sebab dia bukan berwarna merah macam darah kita. Hemolimfa ni dia sama ada, dalam buku ada cakap dia warna kuning, ada cakap yang tak ada warna. Kalau ada semut tu, kamu penyek semut tu, dia tak ada keluar darah merah dia akan keluarkan cecair yang tak berwarna. Itulah hemolimfa. Akan mengalir masuk ke dalam rongga badan. Okey, kita panggil hemosilem. Rongga badan tu juga dipanggil sebagai hemosilem. Hemolimfa ialah cecair bernutrien menyerupai darah yang terdapat dalam kebanyakan invertebrata. Okey, faham tak kelas? Kalau cikgu laju bagi tahu Kalau ada soalan tanya terus. Faham tak? Faham cikgu. Faham. Okey. Seterusnya kita tengok sistem peredaran terbuka. Yang ni secara umum. Peredaran terbuka dengan tertutup ni secara umum. Sekarang kita nak tengok dengan lebih mendalam. Okey. Kita tengok sistem peredaran terbuka. Dalam buku teks kamu tu muka surat 170. 170 sistem peredaran terbuka. Okey, sistem peredaran terbuka ada sistem peredaran serangga. Serangga dia ada satu atau lebih jantung. Okey, kita ada berapa jantung? Kita ada satu je jantung, tapi serangga ni dia boleh ada satu atau lebih jantung lah, bergantung kepada jenis-jenis serangga. Yang akan, cikgu, moluska tu gapo? Moluska tu, awak tengok mana tu moluska? Moluska tu awak tengok mana Akilah? Dekat sistem peredaran terbuka. Dia kata hemolimfa ialah cecair bernutrien menyerupai darah yang terdapat dalam kebanyakan tu. Okey, moluska tu kalau kamu belajar nanti tahap yang lebih tinggi lah bila kamu masuk U, kamu akan belajar haiwan ni dia ada banyak-banyak jenis. Contohnya serangga, moluska dan dia ada banyak lagi. Moluska ni, contoh moluska ni siput. Yang ada cengkerang tu, siput, kerang-kerang tu kita panggil moluska. Faham tak Akilah? Faham cikgu. Okey. Okey, kita sambung. Satu atau lebih jantung yang akan mengepam hemolimfa melalui salur darah ke dalam hemosilem. Okey. Seterusnya hemolimfa akan mengalir keluar dari jantung ke dalam hemosilem apabila jantung mengecut. Dia akan mengalir keluar. Di hemosilem pertukaran bahan antara hemolimfa dan sel badan berlaku secara resapan. Apabila jantung mengendur, hemolimfa mengalir kembali ke jantung melalui liang seni yang disebut sebagai ostium. Okey, kita tengok. Okey, ni belalang. Okey, belalang ni di bahagian ni jantung. Okey, kalau kamu tengok buku teks kamu tu, muka surat 170 tu, dia ada tulis, dia label kat situ jantung, aorta, anterior, posterior semua tu. Okey, jantung belalang ni dia macam kita cakap tadi satu atau lebih jantung. Jantung dia ni, inilah ruangan jantung dia. Dekat sinilah darah akan dipam. Okey. Apabila jantung tu mengecut, kamu boleh bayang tak kalau kamu pegang belong, kamu kecutkan dia. Dia akan berlakunya tekanan.
Okey, akan menghasilkan tekanan yang menyebabkan darah tu akan keluar. Okey, akan keluar dengan cepat sebab adanya tekanan. Jadi, dari jantung ni, apabila jantung ni mengepam ataupun dipanggil sini mengecut lah. Okey, apabila jantung ni mengecut, hemolimfa yang ada dalam jantung ni, kamu faham dah kan hemolimfa tu sama dengan kita punya darah tapi kita panggil hemolimfa. Hemolimfa ni akan bergerak ke sini, ke arah sini, pergi ke kepala. Dan dia masuk ke bahagian hemosilem. Tadi kita dah belajar kan hemosilem tu maksud dia rongga badan. Jadi apabila hemolimfa tu dipam, dia akan masuk ke bahagian rongga badan lah, ke bahagian sini. Okay, bila dia masuk ke bahagian rongga badan ni, kan tadi kita belajar yang serangga ni sistem peredaran terbuka. Okay, sistem peredaran terbuka. Di sini sahaja sistem peredaran dia ni. Dia tak bersambung ke hemosilem. Apabila darah masuk ke hemosilem ni, darah akan mengambil nutrien-nutrien yang diperlukan tu secara resapan lah sebab kamu dah belajar sebelum ni dalam chapter 8 tak silap cikgu, dia akan masuk macam oksigen pun akan masuk secara resapan sebab serangga ni dia ada lubang-lubang tertentu lah yang dia boleh yang oksigen boleh masuk. Jadi apabila hemolimfa ni masuk ke sini, oksigen yang ada ni akan masuk ke dalam hemolimfa. Okey, oksigen yang daripada luar ni akan masuk ke dalam hemolimfa dan hemolimfa tu akan terus bergerak ke ostium. Akan bergerak ke ostium dan dia akan masuk balik ke bahagian jantung ni. Jadi proses tu sentiasa berulang lah daripada jantung, dia pergi ke aorta, dia pergi ke kepala ni, lepas tu dia akan keluar masuk ke hemosilem. Dan dia akan masuk balik ke jantung melalui ostium. Okey, kejap cikgu tunjuk gambar rajah yang lagi besar supaya kamu senang faham. Okey, cuba kamu tengok gambar rajah ni. Ni bahagian jantung kan tadi kita cakap bahagian jantung. Yang bulat-bulat ni ostium. Ostium ni tempat hemolimfa masuk. Okay, dia boleh masuk dekat sini, dia boleh masuk dekat sini, dia boleh masuk mana-mana lah yang ada ostium ni. Jadi darah akan dipam. Hemolimfa akan dipam. Bila hemolimfa dipam, dia bergerak. Dia bergerak ke arah situ dan dia melalui aorta. Bahagian sini. Okay, sorry gambar rajah ni bahasa Inggeris sebab cikgu tak jumpa yang bahasa Melayu. Okay, kamu tengok je macam mana cikgu buat ni. Okay, apabila dia sampai ke kepala, hemolimfa ni akan keluar. Kamu nampak tak salur darah dia ni terberhenti di sini. Nampak tak kelas? Nampak tak? Faham tak? Yang salur darah dia ni terberhenti di sini. Sebab tu tadi kita panggil dia sebagai peredaran terbuka. Salur limfa dia ni terberhenti ke sini. Salur hemolimfa dia ni terberhenti ke sini. Lepas tu hemolimfa dia akan dipam lagi keluar dan masuk ke hemosilem. Bahagian ni rongga badan ni kita panggil sebagai hemosilem. Jadi hemolimfa dipam. Dalam masa yang sama oksigen ni masuk. Oksigen daripada persekitaran ni meresap masuk. Bila dia meresap masuk, dia akan masuk juga ke dalam hemolimfa sebab dia perlukan oksigen kan. Dia masuk dan dia kembali ke sini. Dia akan masuk balik ke dalam ostium. Masuklah ke dalam jantung tu balik. Dan proses ni berulang dan terus berulang. Okey, faham tak kelas? Kalau tak faham tanya sekarang sebelum cikgu pergi kepada sistem peredaran ikan pula. Faham tak? Faham cikgu. Okey, bagus. Okey, ini sistem peredaran terbuka sebab dia tak bersambung Tengok ni, dia tak bersambung. Dia terbuka di bahagian sini, lepas tu dia masuk balik hujung ni. Dia tak bersambung. Okey. Seterusnya, kita tengok sistem peredaran tertutup pula. Okey, sistem peredaran tertutup, kalau kamu tengok dalam buku teks kamu tu, dia ada 3 jenis. Okey, sistem peredaran tertutup tu dia terbahagi pada 3. Ikan,
amfibia dan juga manusia. Okey, kita tengok pula ikan. Sebabnya sistem predator tertutup ni ada 3 jenis. Kita tengok yang contoh yang ikan. Ikan ni dia ada 2 bahagian. Jantung dia ada 2 bahagian, iaitu satu atrium dan satu ventricle. 2 bahagian. Kamu kena ingat Darah yang meninggalkan ventricle akan dipump ke dalam kapilari insang bagi membolehkan pertukaran gas berlaku. Kamu kena ingat, kita ni sistem peredaran ni dia nak ambil gas tu Nak ambil gas oksigen dan nak singkirkan gas karbon dioksida. Okey, kita baca lagi. Kapilari insang mengalirkan darah ke dalam salur darah yang mengangkut darah beroksigen ke kapilari sistemik. Okey, kamu kena ingat dia ada kapilari insang, kapilari sistemik. Kapilari insang ni terletak dekat bahagian insang ikan tu lah. Okey, kapilari sistemik ni dia terletak di seluruh anggota badan ikan yang lain. Bahagian sisik, bahagian badan, bahagian ekor tu kita panggil sebagai kapilari sistemik. Okey, kapilari insang terletak di bahagian insang. Okey, oksigen meresap ke dalam tisu. Sebab kita nak oksigen, ikan ni dia perlukan oksigen. Jadi oksigen ni akan meresap ke dalam tisu, manakala karbon dioksida akan meresap dari tisu ke kapilari. Kita nak buang karbon dioksida. Okey, darah terdioksigen kemudian kembali ke atrium jantung melalui vena. Vena ni dia tak tulis kat ni ada vena. Okey, ni vena. Dia akan masuk ke jantung melalui vena. Oleh sebab darah mengalir dalam satu hala, maka sistem peredaran ikan dikenali sebagai sistem peredaran tunggal. Okey, kita dah baca, sekarang kita tengok macam mana darah ni bergerak. Ni gambar rajah dalam buku teks kamu Okey, mula-mula kita tengok daripada ventricle ni. Daripada ventricle. Ventricle dengan atrium ni jantung Dalam jantung tu ada atrium, ada ventricle. Macam tu. Okey, daripada ventricle ni, darah ikan ni akan mengalir. Sekejap cikgu tukar colour. Okey, daripada ventricle ni, darah yang terdioksigen. Okey, sebelum tu dia buat merah dan biru Beza dia yang merah ni darah beroksigen. Macam mana kamu nak ingat supaya tak cepat terlupa? Merah, sel darah merah. Fungsi sel darah merah untuk apa kelas? Fungsi sel darah merah. Fungsi sel darah merah untuk apa? Takkan tak ingat dah fungsi sel darah merah. Kita ada sel darah merah dan sel darah putih. Mengangkut oksigen. Okay, good. Sel darah merah fungsi dia mengangkut oksigen. Jadi apabila kamu tengok warna merah ni dekat bahagian ni, kamu ingat maksudnya darah ni darah yang ada oksigen. Darah yang ada oksigen sebab dia warna merah kan, sel darah merah. Dekat bahagian sini kita ada warna biru. Okey, kamu ingat kalau jari-jari kita ni tak cukup oksigen dia akan jadi biru. Okey, dia akan lebam jadi biru. Jadi kamu ingat warna biru ni melambangkan darah yang terdioksigen, yang tak ada oksigen. Okey, kita teruskan. Darah daripada ventricle ni akan dipump. Darah yang tak ada oksigen daripada ventricle ni akan dipump melalui arteri ke kapilari insang. Kamu dah belajar kan bab 8 insang ni tempat ikan minum air. Ikan minum ke? Ikan minum air, lepas tu air keluar melalui insang. Dia akan dapat gas oksigen dekat situ. Jadi apabila darah terdioksigen, darah yang tak ada oksigen ni dia lalu ke bahagian insang, dia akan dapat oksigen. Okey, sebab tu kalau kamu tengok warna biru dekat sini dia bertukar kepada warna merah. Sebab darah ni dah dapat oksigen dekat insang ni. Okey, lepas dia dapat oksigen dia akan terus bergerak.
Dia bergerak sehinggalah ke capillary systemic. Capillary systemic ni cikgu bagi tahu dia terdapat di semua anggota ikan lah, di perut, di ekor, di sirip, semua. Okey, dia akan hantar sebab dia dah dapat oksigen daripada insang tadi, dia akan hantar ke seluruh anggota badan ikan. Sebab dia perlukan oksigen untuk bergerak, untuk berenang kan. Dia pun hantarlah oksigen. Dia hantar oksigen. Jadi darah yang ada oksigen tadi dah kuranglah oksigen. Sebab dia dah bahagi kepada organ-organ ikan yang tertentu. Sebab itu kalau kamu tengok buku teks kamu tu daripada warna merah dia bertukar kepada warna biru. Sebab tadi ada oksigen dan sekarang dah tak ada oksigen tu. Dia dah bagi kepada organ. Okey, dalam masa yang sama, masa dia dah bagi oksigen kepada organ yang tertentu, dia juga akan ambil karbon dioksida daripada organ-organ tu. Dia akan ambil karbon dioksida. Berlakunya pertukaran gas. Kiranya macam, kamu dah hantar dia ni, kamu ambil dia ni pula. Macam kamu naik Grab, dah hantar dia ni, ambil dia ni pula. Sekarang ni dalam darah tu dah tak ada oksigen, dia bawa karbon dioksida pula. Dia bawa karbon dioksida dalam darah. Jadi, darah tu akan terus mengalir. Dia tak berhenti, dia tak ada berhenti-henti. Benda ni berlaku dengan sangat cepat. Dia letak oksigen, dia ambil karbon dioksida. Berlaku dengan sangat cepat dan dia akan terus bergerak menuju ke jantung balik. Lengkaplah satu kitaran. Dia bergerak daripada jantung, cikgu ulang balik, tengok Dia bergerak daripada jantung melalui arteri pergi ke kapilari insang. Sebab tadi dia bawa karbon dioksida daripada seluruh badan kan. Dia bawa, dia pergi balik ke kapilari insang. Dia pun buang karbon dioksida kat situ, dia ambil balik oksigen daripada insang. Darah tu akan jadi darah yang mengandungi oksigen. Dia pun berlaku lagi proses tu lagi sekali dan pergi ke capillary systemic. Faham tak kelas? Ada yang tak faham ke? Semua okey ke dah mengantuk ni? Kelas? Faham cikgu. Okey, bagus. Kalau tak faham tanya. Kalau cikgu cepat sangat tak? Ke cikgu cepat sangat sampai awak tak faham? Cikgu teruskan. Harap-harapnya awak fahamlah, beri perhatian, Seterusnya kita tengok sistem peredaran tertutup. Yang kedua iaitu sistem peredaran bagi amfibia. Amfibia ni katak, contoh-contoh binatang yang dua alam. Tadi kita belajar ikan. Ikan dia ada dua bahagian je jantung dia. Ada satu atrium, satu ventricle. Amfibia, kita ada dua atrium dan satu ventricle. Kalau nak senang faham, macam ni. Bawah ni dia ada ventricle. Atas ni dia ada atrium kanan dan juga atrium kiri. Bentuk jantung dia tu lebih kurang lah macam ni. Darah mengalir dalam peredaran palmocutaneous dan juga peredaran sistemik. Tadi dia pergi ke yang ikan kapilari insang kan? Kapilari insang dengan kapilari sistemik. Yang ni dia pergi ke paru-paru. Peredaran palmocutaneous ni maksudnya dia pergi ke peparu. Ikan dia pergi ke insang. Amfibia dia pergi ke paru-paru dan kulit. Oleh itu dikenali sebagai sistem peredaran ganda dua yang tidak lengkap. Kejap lagi kamu akan tengok kenapa dipanggil ganda dua dan kenapa dipanggil sebagai tidak lengkap. Darah terdioksigen dan darah beroksigen bercampur. Sebab itulah dia panggil tidak lengkap. Beroksigen dan teroksigen bercampur. Tapi sekarang kamu tak boleh bayang lagi. Tengok dulu. Peredaran palmocutaneous mengangkut darah ke peparu. Palmocutaneous mengangkut darah ke peparu serta kulit dan pertukaran gas berlaku di situlah. Peredaran sistemik pula mengangkut darah beroksigen ke tisu badan dan mengembalikan darah yang ter dioksigen ke atrium kanan melalui vena.
Okey, tadi kamu dah faham kapilari sistemik tu maksud dia kapilari yang berada di seluruh anggota badan kita. Tak bolehlah anggota badan kita ni katak, seluruh anggota badan katak. Okey, mungkin ada di perut katak, mungkin dia ada di kaki katak, mana-mana je lah. Tapi yang peredaran pulmocutaneous ni dia pergi ke peparu dan kulit. Okey, sekarang kita tengok macam mana darah dia bergerak. Okey, tumpukan perhatian. Okey, di sini dia ada vena. Okey, macam ikan tadi dia ada vena di sini. Sekejap, tak payahlah tulis. Okey, dia ada vena. Okey, macam cikgu cakap tadi, warna biru ni yang terdioksigen Darah yang tak ada oksigen, dia akan masuk ke atrium kanan. Okey, yang ni kamu tak akan tertukar tau. Ikan ke amfibia ke manusia sekalipun, darah yang tak ada oksigen memang dia akan masuk melalui atrium kanan. Dia tak ada masuk tiba-tiba masuk melalui atrium kiri, masuk dekat ventricle, tak ada Semuanya akan masuk melalui atrium kanan. Okey, darah yang tak ada oksigen akan masuk melalui atrium kanan. Okey, dia tulis dekat sini nombor 1 ni, mula-mula sekali akan masuk ke atrium kanan. Okey, berhenti dulu sampai situ. Okey, kita tengok dekat sini pula, kapilari peparu dan kulit. Katak ni dia bernafas melalui peparu ataupun dia boleh juga oksigen tu masuk melalui resapan di kulit dia. Cikgu yakin kamu dah faham sebab kamu dah belajar bab 8. Okey, oksigen yang masuk melalui peparu katak ni, dia akan masuklah ke dalam darah macam ikan tadi kan. Dia masuk ke dalam darah. Sebab itulah darah ni warna merah. Okey, dia mempunyai oksigen. Okey, darah tu akan mengalir. Dia akan masuk melalui atrium kiri. Yang sebelah ni atrium kanan ni darah yang tak ada oksigen. Sekarang ni darah yang ada oksigen dia akan masuk melalui atrium kiri, nombor 2 ni. Okey. Lepas tu darah dari atrium kanan akan masuk ke ventricle. Darah yang dari atrium kiri juga akan masuk ke ventricle. Sekarang ni dua-dua, darah yang beroksigen, darah yang terdioksigen, dua-dua duduk dekat ventricle. Tapi ventricle ni ada satu sahaja. Atrium ada atrium kanan, ada atrium kiri. Ventricle ada satu sahaja ventricle. Tak ada ventricle kanan, tak ada ventricle kiri dalam amfibia ni. Okey, jadi darah yang beroksigen dari atrium kiri dan darah yang terdioksigen dari atrium kanan akan bercampur di ventricle. Tapi dia bukanlah bercampur secara keseluruhan. Ada tempat-tempat yang dia bercampur. Kalau kamu tengok dalam buku teks kamu tu, dia tulis yang nombor 3 tu, walaupun terdapat sedikit, muka surat 171 kelas. Okey. Walaupun terdapat sedikit pencampuran darah beroksigen dan darah terdioksigen dalam ventricle, namun kebanyakan darah beroksigen kekal dalam bahagian kiri ventricle. Okey, maksudnya walaupun dia bercampur, darah yang beroksigen dari atrium tu masih lagi kekal di bahagian ini. Dan darah yang tak terdioksigen tu masih lagi kekal di bahagian kanan ni. Cuma yang kat tengah ni lah dia bercampur sikit. Okey, yang kat tengah ni dia bercampur sikit. Okey, faham tak sampai situ? Kelas faham tak? Kalau tak faham bagi tahu tanya sekarang. Faham tak kelas? Faham. Okey, seorang je faham. Yang lain faham tak ni? Okey, Auni faham. Okey, seterusnya darah yang dari ventricle ni dia akan naik. Okey, dia akan naik ke atas. Dia dipump. Jantung akan pump dan dia akan naik ke atas. Okey, sama ada dia lalu ke bahagian di sini ataupun dia lalu ke bahagian di sini. Okey, kita tengok dulu kalau dia lalu ke bahagian yang belah warna biru ni. Okey, darah yang terdioksigen, yang tak ada oksigen ni dia lalu ke bahagian ni dan dia menuju ke peparu. Okey, darah ni tak ada oksigen. Jadi dia akan ambil oksigen daripada peparu dan kulit katak. Okey, dia akan ambil oksigen
akan masuk dalam darah. Jadi darah tu dia akan jadi darah yang beroksigen. Sebab oksigen dah masuk, jadi darah yang beroksigen. Sebab tu daripada biru ke merah. Okey, dia ada oksigen. Lepas tu darah yang beroksigen ni akan masuk balik ke atrium kiri. Tadi kan kita kata darah yang beroksigen masuk ke atrium kiri. Okey, lepas tu kita tengok balik yang tadi, daripada ventricle dia naik ke atas, kita tengok dia pergi ke saluran ni pula. Okey, ke capillary ni. Okey, yang beroksigen. Yang beroksigen dia akan pergi ke capillary systemic. Macam ikan tu juga, dia pergi ke seluruh anggota badan katak ni untuk dia bagi oksigen kepada kaki, dia bagi oksigen kepada perut katak, seluruh badan katak lah sebab dia bawa oksigen dalam darah ni. Okey, lepas dia bagi oksigen, darah tu tak ada oksigen. Kita panggil darah yang terdioksigen, dia akan jadi darah yang warna biru lah kalau dalam gambar kamu ni. Okey. Darah yang terdioksigen tu akan kembali ke atrium kanan. Okey, dia melengkapkan satu kitiaran. Okey. Kenapa dia panggil peredaran ganda 2? Kamu tengok ni Daripada atrium, dia masuk ke atrium kanan, dia masuk ke ventricle. Dia keluar pergi ke capillary peparu dan dia masuk balik ke atrium kiri dan ke ventricle. Ni satu kitaran. Lepas tu darah yang beroksigen pula, cikgu tukar warna. Darah yang beroksigen daripada ventricle ni dia akan masuk ke laluan ni pula dan dihantar. Oksigen ni dihantar ke seluruh anggota badan katak. Okey, dia dihantar, lepas tu darah tu yang tak dioksigen pula akan masuk balik. Okey, jadilah 2. Sebab itulah nama dia sistem peredaran ganda 2. Okey, dia tak lengkap sebab ventricle ni ada satu sahaja. Okey, faham tak? Okey, kalau tak faham tanya sekarang. Kita akan pergi kepada sistem peredaran manusia pula. Faham tak kelas? Okey, seterusnya kalau semua dah faham, tak ada soalan. Okey, kita teruskan dengan sistem peredaran tertutup yang ketiga iaitu sistem peredaran manusia. Okey, sistem peredaran manusia kita tengok jantung manusia ada 4 ruang iaitu 2 atrium dan juga 2 ventricle yang terpisah sepenuhnya. Okey, katak ada 3 bahagian. Manusia ada 4 bahagian. Okey, kalau nak senang faham, macam ni. Dulu cikgu belajar zaman-zaman sekolah dulu macam ni. Kita ada atrium kanan, kita ada atrium kiri, kita ada ventricle kanan, kita ada ventricle kiri. Ini 4 bahagian jantung kita. Dalam jantung kita tu terbahagi kepada 4 struktur ni. Okey. Sistem peredaran ganda 2. Okey, sistem peredaran ganda 2 yang lengkap lah sebab ventricle kita ada 2 bahagian. Jadi dalam jantung kita, darah beroksigen dengan darah yang terdioksigen takkan bercampur sesama sekali. Sebab ventricle kita ada 2 bahagian. Okey, sistem peredaran ganda 2, darah mengalir dalam salur darah menerusi jantung sebanyak 2 kali. Macam amfibia tadi. Kita masuk ke jantung sebanyak 2 kali. Oleh kerana terdapat 2 peredaran yang berbeza, manusia dikatakan mempunyai sistem peredaran ganda 2 yang lengkap. Kerana darah terdioksigen dan darah beroksigen tidak bercampur. Okey. Kita tengok macam mana darah ni bergerak. Okey, sama dengan ikan, sama dengan katak tadi, darah yang terdioksigen dia akan masuk melalui atrium kanan. Okey, kamu memang tak akan tertukar, darah yang tak ada oksigen sentiasa akan masuk melalui atrium kanan. Okey, apabila dia masuk ke atrium kanan, dia akan pergi ke ventricle kanan. Dia akan pergi ke ventricle kanan. Dekat ventricle kanan tu darah akan dipump
ke peparu. Sebab kamu dah belajar kan respirasi, kita bernafas melalui peparu, jadi dekat peparu tu ada oksigen. Okey, peparu kamu, oksigen tu dia akan membekalkan oksigen kepada darah-darah yang tak ada oksigen. Okey, jadi apabila darah sampai ke peparu, dia ambil oksigen, dia terus bergerak lah. Darah tu memang akan terus bergerak, dia akan jadi darah yang beroksigen. Okey, dia ambil oksigen daripada peparu, dia akan menjadi darah yang beroksigen. Okey, darah yang beroksigen ni dia akan bergerak, dia akan masuk balik ke jantung. Dia akan masuk ke atrium kiri. Lepas tu dia masuk ke ventricle kiri. Dekat ventricle kiri ni jantung kita akan pump, darah akan bergerak ke atas. Bergerak ke atas, okey, dia akan pergi ke capillary systemic. Capillary systemic tadi ingat lagi tak? Capillary systemic dia pergi ke seluruh anggota badan kita. Dia pergi ke kaki, dia pergi ke tangan, ke perut, ke peha kamu, ke seluruh badan yang memerlukan oksigen. Sebab darah ni darah yang beroksigen. Jadi oksigen yang ada dalam darah ni dia bagilah ke jari kamu, ke kaki kamu. Cuba kamu gerakkan jari kamu tu. Bergerak ke tak? Kalau tak bergerak, tak ada oksigen lah tu dekat jari tu. Okey? Jari kamu bergerak sekarang sebab kita ada oksigen. Kalau tak, jari kamu tu biru kalau oksigen tak sampai. Okey. Darah tu akan bagi oksigen. Dia bergerak ke jari kamu, dia bagi oksigen kepada jari. Dia bergerak ke kaki, dia bagi oksigen kepada kaki. Dalam masa yang sama, selepas jari-jari kita, selepas kaki-kaki kita guna oksigen tu, dia akan hasilkan karbon dioksida kan. Karbon dioksida tu akan dibawa balik oleh darah dan dia akan masuk balik ke atrium kanan. Okey, jadi proses ni berulang. Proses ni berulang daripada atrium kanan. Okey, daripada atrium kanan masuk ke ventricle kanan. Okey, dia pergi ke peparu sebab dia nak ambil oksigen. Lepas darah tu dah ada oksigen, darah tu akan masuk ke atrium kiri dan ke ventricle kiri. Itu satu pusingan. Okey. Lepas tu daripada ventricle kiri, darah tu akan dipump ke seluruh anggota badan yang memerlukan oksigen. Okey. Lepas tu dia berjalan, darah tu berjalan lagi, masuk balik ke atrium kanan sebab dia dah tak ada oksigen. Itu pula satu kitaran. Sebab itu dia dinamakan ganda 2. Okey? Ganda 2. Dan dia adalah ganda 2 yang lengkap lah sebab kita betul-betul terpisah di tengah ni. Darah yang beroksigen dengan terdioksigen tak akan bercampur. Okey. Faham tak kelas? Faham tak? Okey. Seterusnya, apabila kamu dah belajar mengenai semua sistem tu, okey dah habis dah. Sistem peredaran terbuka, sistem peredaran tertutup dah habis. Jadi kita nak tengok apa persamaan yang ada antara sistem peredaran dalam organisma multisel ni. Okey. Okey, apabila kamu dah faham sistem tadi, senanglah, kamu tak payah ingat punya ni. Kamu automatik akan tahu. Okey. Sistem peredaran ni dia terdapat dalam semua organisma multisel. Okey, dalam amfibia, dalam manusia, dalam ikan, semua ada sistem peredaran. Dan dia mempunyai jantung untuk mengepam darah ataupun hemolimfa. Sistem peredaran ni berfungsi mengangkut nutrien dan bahan buangan lah. Bahan buangan contoh tadi yang kita belajar, gas karbon dioksida. Okey. Jantung juga mempunyai injap yang memastikan pengaliran darah adalah sehala. Okey, injap ni kita akan belajar dalam next class. Struktur jantung tu dia ada injap. Okey, apabila dia pump darah ni sehala, dia tak boleh U-turn, dia tak boleh U-turn. Okey, dia sehala sahaja. Injap ni akan memastikan darah ni bergerak dalam keadaan sehala. Okey, seterusnya kita tengok perbezaan pula. Okey, perbezaan. Okey, kita dah belajar tadi, ni kita ulang balik je. Okey, serangga dia peredaran darah terbuka. Tadi kita belajar kan, salur darah, salur hemolimfa dia tu tak bersambung. Ikan peredaran tertutup.
Amfibia peredaran tertutup. Manusia pun tertutup. Salur darah kita memang sentiasa bersambung dan berterusan. Okey. Serangga dia tak ada bilangan peredaran, ikan peredaran tunggal. Okey, kita belajar tadi dia sekali sahaja dia lalu kepada jantung. Tapi amfibia dia ganda dua, manusia pun ganda dua sebab darah kita masuk ke dalam jantung 2 kali. Okey. Bilangan ruang jantung serangga ni banyak segmen ruang. Ikan kita ada 2 iaitu 1 atrium dan 1 ventricle. Amfibia kita ada 2 atrium dan 1 ventricle. Okey. Ingat lagi tak tadi kita panggil dia peredaran darah tertutup ganda 2 yang tidak lengkap sebab ventricle tu ada 1. Darah boleh bercampur. Okey, jadi untuk manusia kita ada 4, kita ada 2 atrium dan juga kita ada 2 ventricle. Okey, jantung manusia darah yang ada oksigen, darah yang tak ada oksigen memang tak akan bercampur disebabkan adanya 2 ventricle. Jadi untuk pengasingan darah bagi amfibia dia tak lengkap lah. Dia bercampur sikit di bahagian ventricle dan manusia dia lengkap. Okey. Faham ke semua tu last slide kita hari ni? Faham ke? Faham cikgu. Okey. Tajuk pengangkutan ni bab 10 ni memang sangat banyak. Okey, kita memang tak boleh buat apalah sebab kamu belajar bio kan memang terpaksa faham. Okey, tapi kalau kamu baca banyak kali, nanti cikgu akan bagi rakaman kelas hari ni. Kamu tengok balik nanti, kamu ulang kaji balik dan kamu akan faham. Senang sangat. Kalau kamu faham satu, kamu akan faham semua benda lain. Okey. Jadi sebelum kita habiskan kelas kita hari ni, cikgu akan rumuskan kelas hari ni. Pertama sekali tadi kita belajar mengenai keperluan. Kenapa kita perlukan sistem pengangkutan ni? Okey, kita juga belajar mengenai jumlah luas permukaan per isi padu. Kita belajar kalau isi padu badan tu kecil, jumlah luas permukaan dia besar macam amoeba. Tapi kita isi padu badan kita besar, jumlah luas permukaan kita kecil. Seterusnya kita belajar sistem peredaran terbuka dan sistem peredaran tertutup. Okey. Terbuka sebab salur hemolimfa ni terbuka dan tidak bersambung. Tertutup sebab kapilari darah kita, salur darah kita sentiasa bersambung. Dia tak ada ruang yang terbuka. Okey, kita juga tengok sistem peredaran terbuka iaitu serangga dan sistem peredaran tertutup terbahagi kepada ikan, amfibia dan juga manusia. Okey, ada apa-apa soalan sebelum habis kelas hari ni? Tak ada cikgu. Okey, tak ada. Cikgu tahu banyak ni kita belajar hari ni. Tapi kalau kamu buat ulang kaji, benda ni senang saja. Okey, sebelum habiskan kelas hari ni, cikgu nak kamu siapkan modul nilam kamu muka surat 124 sehingga muka surat 124 dengan 125 sahaja. Okey. Lepas tu dalam Telegram kamu, cikgu akan bagi satu exercise. Sekejap cikgu hantar sekarang. Okey, cikgu bagi satu exercise. Kamu siapkan exercise ni sebelum next kelas kita. Next kelas kita hari Khamis kan? Jadi kamu buat exercise ni, kamu hantar paling lewat 11.59 hari Rabu. 11.59 hari Rabu. 11.59 malam lah hari Rabu. Cara hantar dia kamu boleh hantar personal. Kamu PM cikgu personal. Dekat Telegram. Okey, cikgu dah hantar latihan biologi subtopik 10.1. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.